Dia ada tiga. Ni dia ada tiga. Hak di alam barzah ni. Hak yang pertama tu orang mukmin yang soleh. Itu yang pertama. Orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh ni dia akan dapat kebun daripada kebun syurga. Orang mukmin yang soleh ni dengan iman dia, dengan amal soleh di atas dunia, dia dapat kebun daripada kebun syurga. Kemudian pahala berpanjangan pula yang sampai kepada mukmin yang soleh ni daripada anak yang beriman tadi, maka kebun syurga dia bertambah. Bertambah luas, bertambah lebih. Dia mukmin yang soleh. Di alam barzah dia dapat raudhatun min jannah, kebun daripada kebun syurga. Dengan iman dia, dengan amal soleh dia sendiri. Lepas dia mati, amal soleh tak ada dah. Tapi pahala amal soleh ada lagi tu. Anak cucu dia beriman juga, anak cucu dia beramal soleh juga. Jadi dengan pahala iman, amal soleh hak dia tu dapat dah kebun syurga. Faham tak? Pahala iman, pahala amal soleh hak anak cucu tu pula tu. Mari ke dia pula pahala. Jadi nikmat alam barzah bagi orang ni akan bertambah, 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 bertambah. Faham tak? Semata-mata iman dia, semata-mata amal soleh dia, dia dapat kebun syurga di alam barzah. Tapi pahala hak daripada tiga perkara itu, ilmu yang diberi manfaat, sedekah jariah, anak yang beriman, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Faham tak ni? Maka kebun syurga dia bertambah besar lah. Tapi nak beriman, fardhu tauhid, kena tahqiq. Nak beramal soleh, fardhu fiqh tasawuf, kena jelas molek. Ini sebut fardu ain, fardu ilmu ni. Ini penentuan. Tak usah duk bermusing lah. Tak usah deka wak alasang apa-apa lah. Wak alasang. Oh kita pandai dah. Tak pandai dah lah kita belajar. Orang pandai lagi senang belajar. Orang yang payah belajar ni, orang tak ada asas. Oh saya pandai dah. Lagi mudah belajar. Sebab apa? Hanya mengulangi. Tapi orang hak perasan gini ni, orang jahil. Orang perasan gini, oh tauhid, oh beres dah, ke-6 rukun iman, tak belajar dah apa dah. Oh bab semayang, pandai dah, semayang daripada budak lah kita tak ada pandai. Hak cakap gini ni, orang jahil. Sebab jelas nyata, orang yang benar-benar berilmu, yang tak bunyi pun, yang benar-benar berilmu ni, ada peluang, dia tetap akan belajar. Orang yang benar-benar berilmu, dia ada peluang, dia tetap belajar. Almarhum tuku saya Babun Jabudin Kerandang, kalau dia berhenti mana-mana tempat yang kebetulan dalam musafir ada orang mengajar, berhenti untuk semayang jamak, tuku akan tunggu sekejap. Tadi berhenti kan dia nak semayang. Terdengar orang ngajar agama tu hanya kebetulan lah baik nak semayang. Dia akan duduk juga sekejap. Atas nama dia belajar juga. Faham tak ni? Hak tadi dia semayang, dengar tak telinga dia orang mengajar? Tadi ambil wudu, duduk tanah apa semua tu, dengar tak orang mengajar? Dengar. Itu kebetulan sebab nak semayang. Tunggu akan berhenti sekejap, ambil manfaat ilmu sedikit, barulah sambung perjalanan, bab perjalanan jauh lagi. Nak tunggu sampai ke sudah perjalanan jauh lagi. Padahal ni, ini orang alim. Belajar 40 tahun pondok, 40 tahun di 10 tahun di foto ni, 30 tahun di Mekah. 40 tahun belajar. Masih lagi nak ambil manfaat ilmu. Tak apalah, ambil sikit. Sampai di mahsyar, belajar juga. Bukan hanya kebetulan berhenti nak semayang, terdengar ilmu. Dah, bukan terdengar. Duduk sekejap, ambil ilmu, ambil manfaat. Kemudian barulah sambung perjalanan. Itu orang yang alim. Mereka penting ke ilmu, walaupun mereka alim, ulama besar sekalipun.
Jadi kalau orang ni tauhid pandai dah, fiqh pandai dah, ni orang jahil. Sah orang jahil. Ya, ni jahil murakkab ni. Ni jahil murakkab ni selam mana pun tak ada degi ni jahil murakkab ni. Nak selam mana? Nak selam di mana? Nak selam dalam kolor. Selam mana tepat sekalipun ni. Hok jahil murakkab gini ni. Ini kadang-kadang dia tak pakai gawa, dia merosok ke orang lain pula jahil murakkab ni. Dia memang tak pakai gawa dah. Dia perasan seorang dia je. Dia akan merosokkan keluarga dia. Dia takkan bawa agama. Semayang rupa zahir je. Agama tak ada. Semayang pun tapi ilmu. Tapi dia rasa ada ilmu. Orang seorang ni bukan rosok diri dia. Dia boleh merosokkan orang lain. Kalau dia pegang apa-apa jawatan di mana-mana tempat. Kau jahil murakkab. Oh ni jahil murakkab ni. Yang merosokkan suasana majlis surau. Yang merosokkan suasana majlis surau. Bukan orang luar. Orang luar dia tak kacau. Majlis surau dia tak capur. Siapa yang merosokkan suasana majlis surau? Orang jahil murakkab ni. Orang jahil murakkab ni. Orang panggil orang yang bodoh sombong. Mana bodoh sombong? Dia bodoh. Dia jahil. Tapi dia perasan pandai. Lepas tu dia sombong pula. Ni payah. Bodoh sombong tadilah. Selam mana tepat apa tak gerak ni. Kau jenis bodoh sombong ni. Ilmu tu aku pandai. Ilmu tu aku pandai. Ramai pasal ni. Tapi kalau orang pandai sungguh dia tak bunyi. Orang pandai sungguh dia belajar sentiasa. Kau duk belajar sama-sama tu kan bunyi pandai. Tak. Oh ni saya tak tahu. Oh ni saya tak tahu. Alhamdulillah tuan wa ilmu. Alhamdulillah tuan wa ilmu. Dia sentiasa meraih ilmu. Ada ni. Jadi hak mati ni beriman dan amal soleh. Kebun daripada kebun syurga dan akan meningkat kebun syurga itu sebab amal soleh anak dia pula, amal soleh cucu dia pula atas dunia. Yang kedua, orang kafir, orang munafik. Mati dalam kufur walaupun dia orang Islam. Mati dalam kufur walaupun dia ada iman sebelum tu. Hak ni seksaan selama-lamanya. Azab kubur yang daim dia panggil. Azab kubur yang berkekalan. Hak ni yang paling ditakuti. Hak mati kafir ni walaupun anak dia beriman dan mesoleh belaka sekalipun, walaupun di sedekah jariah, buat masjid atas dia seorang sekalipun, sedikit pun dia tak akan dapat ambil manfaat. Dia tetap diazabkan dalam kubur daim selama-lamanya. Ada ni. Hak mati dalam kufur. Hak masih hidup ada iman. Mati dalam kufur. Iman dia lemah. Kalau masih hidup iman akidah pun tak peduli. Tu tak ada cerita tu. Tak masuk dalam kiraan. Kalau cakap kapung tak masuk book. Pada tak masuk book. B-O-O-K. Tak masuk book. Tak masuk dalam buku. Tunggat-tunggit majlis surau pun tak masuk dalam book mong. Tak ada kiraan. Masih hidup semayang rajin. Bab iman. Keenam rukun iman. Kalau mati kufur aizabillah, walaupun masih hidup di sedekah jariah atau di seorang, berapa masjid, berapa madrasah, tidak ada manfaat sedikit pun. Anak dia alhamdulillah sendiri belajar. Jadi anak beriman soleh, berapa orang sekalipun. Hak mati kufur ni mak ayah tu nenek ni sedikit pun tidak ada manfaat. Dia akan diazabkan di dalam kubur daim selama-lamanya. Bangkit di mahsyar, azab yang lebih daripada azab alam kubur. Azab di mahsyar pula. Kemudian azab neraka lebih berat daripada azab di mahsyar. Bagi yang mati kufur. Ini tak ada. Di mahsyar dia tak akan dapat syafaat. Tak dapat syafaat. Syafaat kecil itu dia akan dapat. Orang mati kufur. Yang kita bicara tadinya, musatul mukminin. Orang mati dalam iman, tapi dosa dia banyak. Dia kena azab. Dosa dia sudah tidak bertambah. Dosa dia sudah terhenti. Sebab dia sudah mati.
maka dosa dia sudah terhenti. Anak, cucu, orang-orang soleh yang hidup sentiasa doakan keampunan. Kan doa keampunan kan? Anak cucu berdoa keampunan bagi ibu bapa. Orang-orang yang soleh doa keampunan lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup daripada mereka tadi itu mukmin lelaki, mukmin perempuan, muslim lelaki, muslim perempuan, wal amwat, dan yang mati. Ini doa keampunan doa orang soleh. Ada ni. Sebab tu kita kena menghormati orang soleh. Orang soleh tu tak tolong kita. Tak tolong apa? Di doa keampunan. Kamu hidup di doa keampunan. Kamu mati di doa keampunan. Tak tolong apa lagi? Bos takat tolong beri beras. Beras ada ni tau. Tu. Saya kat tolong beri beras. Beras mahal. Makan nasi. Kurangkan makan nasi. Apa masalahnya? Makan nasi berapa kali sehari? 2 kali. Sekali. Sudah. Mana? Mahal lagi. Makan sepinggang. Tinggal separuh pinggang. Mahal lagi. Tukarlah makan gandum pula. Gandum mahal pula. Oh, makan tanah lah pulaknya. Apa dia tak tolong? Orang soleh tolong doakan keampunan. Masa kamu hidup dan masa kamu mati. Ini doa keampunan. Jadi orang mati ni, anak cucu dia doa keampunan. Orang soleh doa keampunan. Allah Ta'ala terima doa keampunan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Maka siksaan barzah dia akan dikurangi oleh Allah. Tak ada ni. Sebab dosa dia tak ada dah. Bukan dosa tak ada. Dosa dia tidak bertambah dah. Dosa dia akan berkurangan dengan doa keampunan daripada anak cucu, doa keampunan daripada orang soleh. Ni usatul mukminin. Dosa tidak bertambah. Tapi pahala bertambah. Mana? Pahala sedekah jariah. Pahala daripada anak yang beriman. Pada ni. Sekarang dosa banyak, pahala kurang, diseksa. Dosa diampuni sebab doa keampunan daripada anak cucu, daripada orang soleh ni. Kurang-kurang. Pahala naik pahala. Dah, pahala mana ni? Sedekah jariah. Pahala daripada anak beriman, lebih pahala daripada dosa, maka siksaan barzah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan iman. Itu kepentingan iman. Mana walaupun mati sekalipun, janji mati dalam iman, masih lagi ada harapan. Dia tak ada harapan lepas kiamah lah. Sedekah jariah tak ada dah hancur dah dunia kan. Anak cucu tak ada dah hancur dunia kan. Hambalah, tak ada dah. Tapi orang beriman nanti di pada masyar akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Kiamah habis dah lah. Kan kiamah kan sedekah jariah tak ada dah, habis dah, hancur dah segala-gala. Anak cucu mati belaka dah tak ada dah sebab kiamah dah. Tapi orang mati dalam iman di pada mahsyar dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Ini bicara bab iman. Belajar molek fardhu ain tauhid. Ulang tak apa. Lepas ulang. Sebab tu orang tua dulu dia belajar sifat 20 tak pernah tinggal. Bab semayang dia belajar tak pernah tinggal. Bab taharah tulah dia belajar. Bab rukun semayang tulah dia belajar, tak tinggal. Sifat 20 bab semayang. Sifat 20 bab semayang. Orang tua kita. Orang sekarang ni goh je dengan majlis ilmu. Dah malang sifat 2 malang apa? Tak ada pun lagi ni. Belajar bab semayang malam apa? Tak ada pun lagi ni. Ni tipu daya belaka ni akhir zaman. Kuliah agama. Sifat 20 malam bila? Bab semayang malam bila? Itu usuluddin dengan imaduddin. Tapak agama dengan tiang agama. Tapak tiang ilmunya tak ada, tak bicara. Lepas tu agama apa?
Agama tanpa tapau. Agama tanpa tiang, itu sembahyang. Ini apa ni? Fitnah akhir zaman. Tipu daya akhir zaman. Yang kena tipu daya ni, bukan kata orang yang duduk luar tu, orang di majlis surau sekalipun. Kalau tak penting fardu ain tauhid fiqh tasawuf, ditipu semata-mata. Tak ada. Sudah cerita lah. Batulah Tugu Pondok, dia masuk kampung mana sekalipun, Tugu Pondok ni alim setinggi-tinggi ilmu sekalipun, kalau dia masuk kampung, dia ajar kitab permulaan tauhid fiqh tasawuf. Tugu tu alim, ngajarlah kitab besar-besar, ngajar kitab besar-besar pondok. Masuk kampung, asas saja fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Ini orang alim yang sebenar. Kitab besar-besar, kitab Arab, pondok. Berapa belah kitab pun dia akan ajar. Saya ingat almarhum Baba Najamuddin Kerandang buka kelas hari Jumaat untuk orang kampung. Kita cek-cek je mula-mula. Mana ni? Kita cek-cek je mula-mula ni. Untuk orang kampung mari ramai-ramai. Ini yang panggil guru yang mursyid. Sebab apa? Sebab untuk permulaan fardu ain tauhid fiqh tasawuf, hak ni mandatori. Tak ada ni ditipu oleh syaitan atas darat. Ditipu oleh syaitan atas darat. Mudah-mudah je syaitan tipu. Tambah sekali bab fardu ain tauhid. Tak peduli bab fardu ain tauhid, rajin wa amal. Syaitan tipu atas darat. Faham tak ni? Mana kita ambil molek macam orang dulu belajar. Sifat 20 bab semayang. Sifat 20 bab semayang. Kita bunyi sifat 20. Sifat 20 je. Sedap dia. Bab semayang semua tak habis-habis. Kita semayang daripada budak lagi. Ni jahil murakab tadi ni. Ni nak handing mana ni? Pada handing? Nak capok mana ni? Ni ngacar. Kalau kita kata kalau jin kau jenis April ni. Bukan jin biasa ni. Kalau jin jenis April. Jangan. Ada orang. Tiang tu jin April tu. Jangan duduk kosek dia. Ada jin April tiang. Di tiang tu ada jin April. Bukan tiang sini ni. Jangan tiang surah imam ni pula pelik. Cari siapa duduk tiang. Tiang tempat lain. Siapa aku boleh letak tu? Tu. Jangan pergi main kosan tu. Kena sapuk. Sampuk. Sampuk. Sampuk dengan jin April itu pun orang ada jin April. Ni jenis jahil murakat. 40 tak habis-habis. Bak semayang semua. Orang yang pandai berilmu takkan cakap gitu, itu orang jahil. Ni hak kitab minhaj kita ni. Hak bicara bab qadar fardu ain yang pertama ilmu tauhid. Untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman, hak inilah yang paling besar sekali. Tak usah ceritalah fardu ain tasawuf ke fardu ain fiqh ke, kalau tak ada hak ni, tak ada cerita. Kalau dia lepas fardu ain tauhid, tahqiq iman dia, tiba-tiba dia tidak beramal soleh, dia kena azab di dalam neraka Allah, tapi akhirnya akan ke syurga Allah kalau dia mati dalam iman. Sebab itulah kemah dalam bab iman ni fardu ain tauhid untuk selamat daripada kekal neraka Allah yang menang lapis. Tapi tak selamat dari neraka jahanam. Nak selamat dari neraka jahanam, amal soleh fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Jadi syarat syurga fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Semua orang nak syurga kan? Semua orang nak syurga, belajar molek fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Nak syurga. Nak bawa sekeluarga menjadi ahli syurga. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf tak peduli. Itu tipu oleh syaitan atas darat. Itu orang tak ada akhirah, orang tak ada agama. Fikir akhirah molek, fikir agama molek, berpandu pada ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu amal, syarat syurga Allah Subhanahu wa taala.
Sedikit saja fardu ain, bukan banyak. Tapi orang yang berilmu fardu ain sungguh, dia belajar, belajar. Bab 40 berapa kali dia belajar, tidak kira. Bab taharah, bab sama berapa kali belajar, tidak kira. Hak fardu ain tasawuf berapa kali belajar, tidak kira. Dia belajar sentiasa. Orang yang dapat ilmu yang sebenar. Kemudian hak bicara hak akhirah tu, lepas dia bicara barzah, kena bicara molek, kena halusi molek. Bab tiup sangkala yang pertama, senggang 40 tahun tiup sangkala yang kedua. Bicara pula di mahsyar. Mahsyar ni macam barzah juga, ada yang nikmat, ada yang azab. Di sambungan-sambungan. Mahsyar sambungan barzah. Kalau barzah raudhatun minal jannah, kebun syurga, maka mahsyar pun syurga bagi dia. Kalau barzah hufratun min farinna, lubang neraka, mahsyar pun nerakalah bagi dia ni. Ada ni. Aku bicara mahsyar. Macam mana nikmat alam di mahsyar, macam mana azab di mahsyar. Macam mana bicara bab syafaah besar, macam mana bicara bab terima catatan amalan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri daripada sebelah belakang. Terima catatan amalan, baca catatan amalan. Ni kena belajar molek ni. Bukannya terima catatan amalan, baca catatan amalan. Masa hidup dia tak pandai membaca sekalipun, dia boleh baca akan catatan amalan dia. Bukan terima saja. Melainkan orang masuk syurga tanpa hisab, tidak akan terima catatan amalan, tidak ada hisab, tidak ada mizan, terus ke syurga Allah selepas meniti tiang sirat. Hak masuk syurga tanpa hisab. Waktu perici tu, hak rukun iman yang kelima. Perkara yang berkaitan pekerjaan akhirat. Bicara hisab pula macam mana? Kemudian pada masa mizan pula macam mana? Telaga haud dia macam mana? Tiang sirat, syurga dan neraka. Waktu kena pahalusi. Hak rukun iman kelima, pekerjaan akhirat. Ada ni. Waktu semua di antara ilmu yang wajib fardu ain. Kemudian beberapa masail yang memberi zahir, nyata, tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Wajib kamu mengetahui akan wajib fardu ain. Ayat mutasyabihah, istiwa atas arash, ahli sunnahnya macam mana, salaf ataupun khalaf, ahli bid'ahnya macam mana. Qadar qada, ahli sunnahnya macam mana, ahli bid'ahnya macam mana. Ini semua wajib kamu mengetahui akan dia wajib fardu ain belaka ni. Zahir, nyata, tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Boleh beza molek antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu barang yang tiada datang dengan di kitab dan asal hadis, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Adalah beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah, sebesar-besar kebinasaan. Walaupun semaya bang dok tinggal sekalipun, sebesar-besar kebinasaan. Tak ada akhirah, tak ada. Dan takut olehmu bahawa engkau iktikad dengan bid'ah. Kena takut daripada iktikad ahli bid'ah. Kena kenal iktikad ahli bid'ah ni macam mana. Kenal molek. Ada ni. Kan dalam khutbah Jumaat tu kan, beriktikad dengan iktikad ahli sunnah Jumaat, tidak beriktikad dengan iktikad mu'tazilah ahli bid'ah. Ahli sunnah macam mana? Zahir, jelas ahli sunnah macam mana. Ahli bid'ah macam mana? Zahir, jelas ahli bid'ahnya macam mana. Takut daripada beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah. Kalau beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Tak ada. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada segala-galanya kalau kamu beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah. Sebab itulah nak bila jelas nyata, ini ahli sunnah, ini ahli bid'ah, itu semua adalah wajib fardu ain ke atas kita. Kena tahu, kena belajar molek, ulang-ulang belajar fardu ain tauhid. Tak usah buat alasan lah, tak usah nyibuk lah, duk sibuk dengan dunia, duk sibuk dunia. Sampai ke bila? Tua dah, tapi duk sibuk lagi, buat sibuk. Dia buat sibuk.
Tuan beri umur panjang, kemah fardu ain tauhid pekota ulang. Sentiasa dengan majlis ilmu. Mula-mula mari dengar tak faham, duduk dulu dalam majlis ilmu. Ni dok, tua-tua wak sibuk situ, wak sibuk sini, banyak urusan laginya. Macamlah fardu ain tauhid pekota dia beres dah. Hak beres dah fardu ain tauhid pekota pun duk sibuk dengan majlis ilmu. Hak jahil murakat tadi inilah, hak wak pandai je. Belajar, ada tahu je. Tu punya orang mengajar, aku pandai dah. Jahil murakat ni. Lepas tu tua dah, wak sibuk dengan kerjaan dunia. Lepas tu mana bekal akhirat? Kalau beriktikad dengan iktikad yang bid'ah, sebesar-besar kebinasaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.